Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Jadi tanpa kita membuang masa ya. Tadi saya nak bincang berkenaan dengan pelaksanaan PK ataupun ujian amali untuk sains ya. Selepas buka sekolah ataupun pengoperasian sekolah ya. Jadi saya harap kalaulah ada apa-apa soalan antara wakil pembantu makmal Encik Soleh, sebab Azlina akan masuk. Nisha saya tak pasti dan okey, dan juga apa panggil itu guru tingkatan 5 lah, saya, Puan Fairul dan juga Puan Satya. Jadi saya nak cerita secara pendek dulu ya. Jadi nak mendalam itu nanti. Jadi kalau anda tengok pada skrin ya, kita memang ada satu sebenarnya takwim kerja lah, ataupun maksudnya apa ya ni kata carta lah, bukan carta ni panggil apa ya, takwim untuk pelaksanaan PK, okey, pelaksanaan PK sains khususnya, okey, seperti yang anda tengok pada skrin. Sekarang kita dah sepatutnya dah masuk ke pelaksanaan amali PK lah, ujian amali PK, dan mungkin macam Puan Satya akan tanyalah, kalau tak tertanya, saya pendekkan kata, kita sebenarnya di bawah surat perkeliling ini ya, nombor KPM 607/1 jilid 5/94 ini, katakan bahawa, kalau anda tengok pada skrin kan, okey, katakan bahawa pelaksanaan PK mata sains ini ada screen share ke? Yes. Why I can't see ya? Okay, sorry ya. I think I make a mistake for this a moment. I think got screen share a moment. Thank you. Something wrong turned out. Thank you so much. If not, I will be talking myself for the whole time. You were saying referring to the screen. Thank you so much again. So I repeat. So the first thing that I just shared to you all is the takwim pekerja lah. This is from SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Okay. What they show you is that suppose we do all the PLC about ujian amali PK. Bincang termasuk pensekolah. Tapi I will try to make it short lah. And then by right at this moment, by right lah. Jadi untuk yang pembantu mama perlu tahu ya. Kita sepatutnya dah berada kat sini pelaksanaan untuk amali PK. Memang belum buka sekolah. Tapi nanti buka semula sekolah sini akan jadi Oktober lah. Kita akan mula dengan Oktober. Okay. Jadi perkara amali sains ini adalah adalah atas punca kuasa daripada surat panggil apa ni? Siaran lah daripada KPM lah, Lembaga Peperiksaan, 24 Jun lah, kita boleh nampak di sini. Okey, buku panduan memang diberikan dan dinyatakan bahawa pelaksanaan PK bagi mata pelajaran sains hendaklah diteruskan. Jadi kalaulah Puan Satya tanyalah, untuk Puan Satya saja, macam mana dengan PK yang tahun ini Form 5 kan, tahun depan dia Form 4, jadi jangan risau. Dalam taklimat bersama dengan pegawai lembaga peperiksaan itu, kita hanya perlu pastikan murid yang Form 5 batch ini untuk melaksanakan PK untuk tingkatan 5 saja. Okey, maksud dia, kita fokus mereka balik sekolah nanti tingkatan 5, mereka perlu siapkan PK tingkatan 5 je. Tingkatan 4 tidak diambil kira dalam PK. Pemakahan PK yang akan dihantar ke lembaga peperiksaan nanti. Jadi yang pertama, jadi Soleh pun faham. Jadi mungkin kamu tertanya dengan pendek kata, apakah eksperimen wajib? Sebab kita akan ambil eksperimen wajib sebagai rujukan untuk membuat peperiksaan, untuk membuat PK. Kita akan ambil, kita panggil sekali lagi eksperimen wajib ya. Jadi kalau kita tengok di skrin ini dengan cepat katalah, kalau kita tengok di sini, okey, ada eksperimen wajib yang kita nampak pada skrin inilah untuk tingkatan 5 dengan cepat ya, tingkatan 5. Antara dia yang pertama, yang bab 1 ini ada bab 1 lah, ataupun kita panggil standard pembelajaran 1 ini, mikroorganisma. 2 ini berkait dengan pemakan nutrisi. 4 kadar tindak balas. Dan 5 ini kalau tak silap saya carbon ya, tapi tak apa. Jadi apa yang saya nampak di sini adalah sebelum saya pergi memilih eksperimen itu, Puan Satya dan juga Puan Fairul pun perlu tahu kita sebenarnya telah diberikan borang pemakahan untuk PK tau. Semua benda ini kita boleh dapat terus daripada panggil apa ini? Kumpulan PK Amali Sains ya. Kamu boleh tengok pada skrin.
semua dah di-share di sini. Termasuk template PK versi 1.0 untuk Excel ni. Ya. Kalau kita tekan ini, jadi kerja pertama guru adalah sebelum murid masuk sekolah nanti, perlu isikan nama dan nombor kad pengenalan lah untuk setiap kelas yang diajar. Untuk setiap kelas tingkatan 5 yang diajar. Yang form 4 pun sepatutnya kita dah mula buat, tapi itu nanti. Sekarang form 5 fokus form 5 dulu. Perlu dah buat. Dan konstruk inilah maka nanti kita akan masukkan dan dia akan terus nanti keluar dalam jumlah markah. Jadi inilah kita perlu isikan dan hantar ke lembaga peperiksaan nanti. Okey? Puan Satya faham kan? Kalau tengok pada skrin jelas lah. Jadi di sini kita akan nampaklah untuk mendapat markah yang penuh untuk murid. Untuk mendapat markah yang penuh untuk murid, kita perlu memilih berapa jumlah dulu PK ya. Jadi soleh dengar ya, berapa jumlah PK yang perlu kita buat? 3. Kita boleh-bolehnya buat lebih daripada 3, tapi pilih kita buat 3 dulu untuk capai kita bersasaran memberikan markah PK kepada guru-guru atau guru pula kepada murid-murid. Jadi 3 PK dan 3 PK itu harusnya 2 eksperimen tersebut ada pelukisan graf ya, ada pelukisan graf. Saya ulang ya, maksudnya 3 eksperimen, 1 mungkin berbentuk pemerhatian. Maksudnya mungkin tak ada hipotesis je pemerhatian, tapi kita tak boleh dah bagi markah penuh sebab dia akan ambil jumlah markah untuk semua eksperimen tersebut. Jadi kita perlu cari juga eksperimen yang ada graf lah. Jadi dengan itu, saya rasa yang sesuai untuk kita ada graf adalah yang ini, nombor 4. Kita akan pilih 2 eksperimen di sini, 2 eksperimen. Ada 2 eksperimen. Bukan 1 eksperimen saja ke? Ini yang paling best. Kenapa nak pilih 2 eksperimen? Kenapa walaupun dia nampak 1 eksperimen, walaupun dia tulis faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, sebenarnya di sini ada 5 eksperimen. Kalau tak silap saya ada 5. Memang dahsyat. Dan saya cadangkan untuk buat eksperimen yang ketiga ialah membuat sabun lah. Membuat sabun. Menjalankan eksperimen untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Jadi, mungkin tertanya kan apa yang kita buat sebenarnya kan. Jadi saya nak buka ya. Saya nak buka depan mata cikgu semua apa yang sebenarnya kita akan buat. Yang pertama, dengan senang kata ya. Kalau kadar tindak balas, kalau cikgu tengok di sini ya. Ada eksperimen 1, ini bilangan 10 ni yang pertama, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ada 4 sebatang. Jadi yang ada graf ini, contoh kalau tengok pada skrin, cikgu boleh zoom in juga, ialah faktor mempengaruhi kadar tindak balas, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini, kesan suhu bahan. Okey, pertama kesan suhu, yang kedua kesan kepekatan, okey, ketiga kesan saiz, keempat kesan kehadiran mangkin, enzim lah. Jadi yang ada graf itu jatuh pada 2 ini. Yang ada graf itu jatuh pada 2 ini. Okey, kesan suhu bahan terhadap kadar tindak balas dan kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi dengan senang kata, bahan itu cikgu pun boleh tengok ya, sebab tengah rakam ni nanti cikgu boleh stop dan tengok sebelah. Yang penting dengan pendek kata, kalau kita tengok daripada buku pelangi lah, buku pelangi, lepas mereka dah buat, mereka sepatutnya menyediakan graf lah. Kalau cikgu tengok pada skrin. Okey. Eksperimen suhu. Okey, tadi suhu itu yang pertama suhu ya. Suhu terhadap kadar tindak balas. Okey, masa lebih panjang. Suhu itu untuk suhu yang makin tinggi, okey, akan nampak masa untuk tindak balas itu habis adalah lebih suhu tinggi adalah lebih pendek masa dia. Maksudnya kadar itu tinggi. Kalau tukarkan kepada bentuk graf satu lagi, kita minta mereka tukar di sini pun kita akan uji konstruk untuk analisis graf lah. Ini yang pertama. Okey, jadi murid perlu buat eksperimen apa ini? Kalau cikgu tengok di sini ataupun pembantu makmal ada di sini kan, kalau tengok sama-sama kita tengok, kita baca ya dengan cepat.
Saya pilih yang ini. Kalau lah ada apa-apa yang tak kena, sila bagi tahu saya. Saya tak tahu apa yang dekuker ataupun pembantu makmal tak faham ya. Jadi kalau kita tengok di sini, eksperimen ini senang saja kata untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jadi melalui gambar raja ini kita nampak, kita akan guna larutan natrium tiosulfat. Larutan natrium tiosulfat campur dengan asid sulfurik. Campur dengan asid sulfurik, jadi campur dengan asid sulfurik, jadi X itu akan tidak kelihatan, akan hilang daripada mata. Kalau suhu makin tinggi, dijangka X itu hilang, mengambil masa yang makin pendek. Makin kecil lah masa yang dia. Jadi objek kulit itu perlu merekodkan masa untuk X itu hilang. Jadi saya ulang pembantu makmal semua belum tengah tau. Maksud dia perlu natrium tiosulfat dan perlu juga panggil apa itu? Panggil apa ya tadi juga saya cakap? Natrium tiosulfat dan juga asid sulfurik. Sorry. Saya tiba-tiba macam hilang ingatan kejap. Jadi asid hilang kan. Jadi benda ini sebab dia ada graf, murid berlukiskan graf, kita dapat memberi markah konstruk secara menyeluruh. Sebab ada hipotesis lagi di situlah. Okey. Jadi ini satulah. Yang kedua, kepekatan. Kepekatan dia akan guna sama juga natrium tiosulfat dan asid sulfurik. Dan kita akan sediakan dalam pelbagai kepekatan. Dia perlu kita sediakan untuk mereka tau. Mereka hanya letak record masa yang ambil. Bukan macam kimia. Kimia lain. Kimia dia perlu sediakan sendiri tau. Kepekatan yang berbeza. Ini kita sediakan untuk mereka je. Hanya bagi tahu mereka ini 0.2 paling pekat, 0.16 kurang pekat, sampai 0.04 sangat-sangat kurang tak pekat lah. Kita minta mereka catatkan masa dan kirakan kadar. Jadi dengan itu, kita sudah ada dua laporan eksperimen daripada murid ataupun kita panggil PK ya. Evidence PK daripada murid yang kita boleh kutip untuk buat penandaan. Penandaan yang lepas kita tanda, kita akan isikan markah. Bagaimana nak tanda itu nanti lepas semua dah jelas. Mungkin pembantu makmal boleh keluar dari grup daripada Google Meet ini. Nanti baru kita bincang dengan Puan Satya dan juga Puan Fairuz ataupun Cikgu Marlina dekat situ tadi kan. Saya tak nampak ni, sebenarnya saya tengah buat andaian siapa ada di sini ya. Jadi dua eksperimen dah, saya dah cakap dua ya. Jadi kalau kita tengok di sini, tengok balik pada DSKP, dua eksperimen daripada 4.2.1 yang ada graf, kita pilih sebab dia khas ada graf. Dan buat satu eksperimen yang senang, membuat sabun. Sabun pula ini, kalau kita tengok dia punya, panggil apa sekali lagi, laporan dia, senang dia. Okey, saya tarik ke bawah. Tanpa melengahkan masa. Sebab saya dah bincangkan kelas tau dengan murid. Dia akan campur natrium hidroksida dengan minyak sawit. Tambah dengan natrium klorida lah untuk mengenapkan panggil sabun itu. Dan lepas itu, mereka perlu gunakan hasil mereka itu pergi mungkin cucikan barang ataupun mereka goncang. Tengok ada buih ke tak. Ada buih ke tidak. Okey. Jadi saya cadangkan kita buat 3 eksperimen. Jadi perkara pertama agenda hari ini, kita tentukan 3 eksperimen di mana murid balik tingkatan 5 balik sekolah perlu buat bersemuka untuk dapatkan keputusan. Okey, laporan kerja Jadi saya nak bagi tahu kepada semua pembantu makmal, ya mungkin ada pembantu makmal dia daripada makmal elektif tau, bio ke kimia ke fizik. Tetapi saya difahamkan nanti takut ada penggiliran apa-apa. Jadi semua perlu tahu sebab kita perlu melayan murid-murid tingkatan 5 ini untuk membuat eksperimen. Sebab agenda kita nak selesaikan seperti subjek atau mata pelajaran lain adalah kerja khusus. Kerja khusus untuk tingkatan 5 sains adalah PK. Kita memang perlu buat PK. Kita ada borang yang perlu diisikan, maka kalau siapa tak tahu, kita nampak konstruk satu, merancang eksperimen, menjalan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data, menilai dan sikap. Sikap ini, KSSM menyatakan sikap ini akan diberikan markah tinggi kepada murid yang
mengemaskan alat dan radas. Mengemaskan alat dan radas selepas eksperimen. Jadi cikgu diam-diam saja. Kalaulah pembantu makmal mungkin mengadu, cikgu, you punya student group ini lepas mereka buat, mereka biar je barang di atas meja. Jadi mungkin eksperimen pertama itu kurang markah, tapi eksperimen dua kita dah tegur dia, janji kita bagi tahu mereka perlu kemaskan. Kita perlu nilai mereka dari segi mengemas selepas buat eksperimen. Itu yang saya faham daripada taklimah hari itu. Okey, sikap saintifik dan nilai murni. Selain daripada berhati-hati masa selepas itu, perlu kita jaga. Ini adalah yang jumlah tak. Ada satu lagi yang Excel memang untuk isikan 3 eksperimen secara markah eksperimen secara berasingan ada. Ini adalah yang jumlah. Kita perlu selesaikan pada bila Kalau kita tengok di sini jadual kerja dia, kalau kita tengok dengan cepat jadual kerja dia dijangka perlu siapkan pada hujung November. Awal Disember kita perlu buat verifikasi skor lah. Kita perlu buat verifikasi skor pada awal Disember. Bukannya sebab markah itu nanti akan hantar ke lembaga peperiksaan pada hujung Disember. Kalau tak silap Cikgu Nuraini sebelum dia pindah memang dia sebut untuk yang PK ni hujung bulan Disember. Kita perlu key in-kan markah tadi, maksudnya hantarkan benda inilah. Hantarkan benda ini dulu Cikgu Nuraini yang isi untuk kita lah. Tapi sekarang saya rasa kita tak tahu lagi macam mana kan dengan cara yang baru. Kalau tidak kita yang akan isikan lah. Ini adalah yang jumlah untuk tiga eksperimen. Ada lagi satu yang memang nampak 3 pecahan eksperimen. Maksudnya kita nak jumlahkan markah dari situ. Mereka dah automatic kira dah. Dulu tahun lepas kita isikan hard copy. Sekarang kita isi soft copy je semua. Jadi Cikgu Satya, faham ke tak Cikgu Satya? Boleh ikut tak? Okey, boleh ikut sih. Cikgu Fairuz, saya cakap apa yang salah tak? Kalau salah saya tegur jangan biar saya stress sendiri tau. So setiap pelajar akan ada file dia ya? Ya faham. Okey, apa yang Siti terangkan tadi tu betul. Cuma bila kita lihat dekat proses yang saponifikasi, dekat sini kita memang tak ada graf, betul tak? Tak ada, pemerhatian je. Ya betul. Ya. Okey, nanti kita akan cuba cari macam mana sebab dia kalau boleh dia nak ada juga satu graf kan? Bukan. Dia sekarang kita 3 eksperimen. Kita dah pilih kalau ikut apa yang saya bincang sekarang, saya cadangkan pilih 3 eksperimen, 2 ada graf. 2 yang ada graf. Yang kadar tindak balik itu 2 ada graf. Memang yang tu memang ada graf. Satu tak perlulah sebab apa yang saya faham daripada mesyuarat lepas, dia kata sebenarnya dengan pendek kata 2 yang ada graf pun memadai. Itu yang saya faham lah. Boleh dapat markah penuh. Okey, tak payah kita tengok balik, tapi memang sekurang-kurangnya 3 lah yang kita akan ambil daripada tingkatan 5. Ya betul. Lagi satu jadi Cikgu Satya ada tanya berkenaan dengan file. Setiap murid memang ada file kan. Sekarang ni kita tak buat macam tu. Kita buat sebab kalau kecuali budak tu nak pindah baru kita keluarkan file. Okey, sekarang ni kita kumpulkan evidence diorang tu dalam satu file file keras. Satu file keras macam Satya ajar 2 kelas lah kata kan. So dalam satu file keras tu ada 2 kelas yang Satya ajar iaitu PK yang mengandungi 3 PK lah dekat situ. Kita tak nak bazirkan macam dulu kita buat satu je kan. Tak ada. Kita letakkan dalam satu file keras lah untuk kelas yang kita ajar. Okey. Jadi kalau budak pindah baru kita keluarkan file asing. Sebab nanti Cikgu Satya akan dapat soft copy benda macam ni tau. Ini yang keseluruhan, satu lagi yang asing tau. Ini sebenarnya evidence. Yang kalau tengok pada skrin ini evidence sebenarnya. Kecuali kalau murid itu tak puas hati, baru kita keluarkan 3 eksperimen itu, tunjukkan dia semula, itu cerita lain. Ini sebenarnya evidence yang paling penting. Yang itu lain cerita. So jadi, sekarang dah tak ada lagi yang setiap murid itu kita akan ada satu macam helaian di mana kita akan terus tingkat sana. Mereka ada tak yang setiap elemen yang diperlukan? So, kita perlu tanda, kita perlu kumpul, kita perlu tanda, tapi kita tidak memberikan file asing tau. Maksudnya kalau kita ajar 2 kelas 50 orang murid, kita tak bagi 50 file apa yang saya faham daripada Fairuz. Kita kumpulkan juga, simpan dalam file besar je, macam tu je. Macam tu je lah. Sebab takut nanti bazir, sebab kan murid datang balik bukan semua yang masuk kelas kan. Jadi saya pun tak nak bazir masa sebab nanti kita akan bincang lagi tau. Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Satya nanti akan tunggu. Yang penting pembantu Makmal dulu. Maksudnya pembantu Makmal, Soleh ke Azlina dan juga Nisha, kalau tengah tengok ni,
Sekali lagi, pertama, ada ke tak makmal itu ada natrium thiosulfate dan acid sulfuric? Okey? Dan juga kertas lah, kita nak letakkan X, lukiskan X, dan juga kita perlu ada penunu Bunsen, bakarkan benda itu, dan termometer. Kita perlu mereka recordkan suhu itu, baru mereka pergi buat eksperimen itu. Itu yang kita perlu hati-hati lah. Kalau rasanya 9 murid saja, 10 murid datang, bolehlah kita kawal lah, tak ada masalah pun. Jadi, setiap makmal itu perlu sediakan dalam 6 set lah. 6 set lah setiap kali. Maksudnya setiap hari lah, sebab murid akan datang secara berkumpulan dan kita difahamkan minggu pertama kumpulan A, minggu depan kumpulan B kan. Jadi setiap minggu, satu minggu kita sediakan ini satu hari, esok kita akan sedia yang lain. Minggu depan kita akan ulang semula, sediakan balik ini dan ulangkan dengan ini. Yang kedua, kita perlu di sini kalau kita tengok, siapa dia ya? Okey, kalau kita tengok, yang kedua, natrium thiosulfate dengan acid sulfate juga. Okey, tetapi tak perlulah penunu Bunsen, hanya sediakan kepekatan yang berbeza, straight away letak kat depan, murid akan tuang, murid akan terus buat eksperimen je. Rasanya boleh ke tak? Soleh ataupun Nisha dan juga Azlina. Natrium thiosulfate, acid sulfuric. Sebab apabila dua-dua campur itu, izinkan saya sharekan dengan YouTube dengan cepat saja tunjukkan. Dengan cepat dah, kejap boleh tengok pada skrin ya. So, benda ini saya memang share dengan cikgu, thiosulfate and sulfuric. Okay, kalau tak dapat buy, kejap. Banyak advertisement. Jadi kalau cikgu tengok dengan cepat je, tak apa. Nanti boleh tengok semula ya, memang saya rakam. Kalau ada apa-apa nanti tengok semula, nak tanya. Okey? Jadi saya pun tak nak buang masa ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, tengok ya. Jadi kita jangka bahawa lepas dia campur 3, ada yang akan cepat hilang X itu, ada yang akan perlahan sebab suhu. Because it's going to put the data would look like for something that I did do in my classroom. We'll do a cooking show approach to this. Ini adalah yang kepekatan untuk yang kimia, tapi kita tak perlu buat bahagian depan ni. Kita terus sediakan untuk mereka catatkan berapa masa untuk X itu hilang. Untuk mereka hilang je. Jadi ada soalan ke tak? Maksudnya ada siapa-siapa di sini nak tanya ke tak? Azlina, Nisha ke Soleh? Ada ke tak? Sebab kamu 3 ni penting tau. Andai kata sehari siapa-siapa yang patut bertugas itu tak datangkan, perlu ada pembantu makmal yang datang yang membantu tau. Kita tak boleh tak ada pembantu makmal. Betul kan Puan Fairuz? Itu yang saya faham. Maksudnya betul. Jadi maksudnya perlu saling berganting bahulah. Andai kata memang tak boleh datang atas urusan ke ataupun mungkin siapa tahu kan kita ditimpa COVID. Saya pun tak nak. Saya pun elakkan nak. Jadi kalau dah kena perlu adalah. Jadi perlu tahu natrium thiosulfate dan acid sulfuric dan juga penunu Bunsen dan termometer yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di sini sama juga natrium thiosulfate dan juga acid sulfuric, tapi perlu sediakan kepekatan yang berbeza teruslah dalam kuantiti yang banyak sebab murid yang datang mungkin 6 kelas satu hari akan terus buat, mana tahu kan. Kita perlu tengok balik jadual itu. Dan eksperimen yang ketiga, pemerhatian dia senang. Kita hanya perlu natrium klorida, okey? Panggil apa itu? Minyak sawit dan natrium hidroksida. Campur, mereka hasilkan benda itu akan guna untuk uji. Satu goncang, tengok dia berbuih. Satu letakkan litmus paper. Tengok ada ke tak bersifat alkali ke asid. Saya nak minta pandangan tau. Semua pembantu makmal di sini ada ke tidak soalan? Kalau tidak, kamu dah tak ada masalah. Maksudnya kamu fikirkan untuk sediakan 3 itu. Okey, kita memang 2 minggu itu. Pertama, memang untuk selesaikan PK. Kumpulan A, kumpulan B. Minggu pertama kumpulan A, minggu kedua kumpulan B. Lepas itu dah peperiksaan percubaan dah. Azlina, Nisha, kalau tak ada isu sila angkat tangan. Itu pun saya minta macam ni je.
Kalau jelas boleh angkat tangan. Senang je. Kalau tak angkat tangan maksudnya tertidur lah. Soalan saya memang slow ke ataupun kamu tak pakai panggil apa ya? Earphone Ya. Kalau tak ada masalah sila angkat tangan jangan letak dulu. Angkat tangan je. Cik Soleh angkat tangan dulu. Nisha? Azina faham ya tak angkat tangan? Nisha? Faham ya? Jelas? Faham. Okay ya? Jadi 3 eksperimen je. Cikgu Fairul ada apa-apa nak tambah ke tak? Saya cuma nak tambah yang itu je lah. Saya rasa pembantu mak-mak pun dah check stok. Cuma yang terkini yang Cikgu C bagi tahu tadi ada 3 eksperimen tu kena pastikan bahan radas tu cukup. Okey, sekurang-kurangnya saya nak dalam 10 set lah C. Okey, 10 set. Memang 10 set 5 ataupun 12 set, 2 6 6. Satu mama Okey. 6, satu mama 6. Ataupun 12 tak apa. Saya rasa sebab ni pun basic macam minyak apa kan untuk kita buat sabun kan. Cuma check yang acid tu dengan apa? Acid sulfate, sodium thiosulfate, natrium thiosulfate. Check bahan tu. Kalau tak ada, okey inform saya ataupun Cikgu C, kita nak kena order dalam minggu ni lah. Okey, kita kena order. Dan perlu kita ada kalau tak ada kertas pun tak apa, boleh ganti dengan jubin putih. Saya tahu Mak Sains ada jubin putih. Jadi perlu ada marker pen letakkan X saja. Jadi mereka akan tengok dari atas itu. Kalau tak boleh bayangkan ini macam ni lah. Mereka akan tengok ke atas, tunggu sehingga X itu hilang, jam nanti tekan. Oh, berapa masa dia guna X itu hilang. Macam tu je. Cuma kita tengok jam lah. Jam randik. Kalau dapat, saya rasa kita kurang jam randik deh. Kalau jam randik tak ada, guna handphone. Nanti kita guna stopwatch. Tapi kita tak apa sih. Tapi budak mana ada handphone? Jam tangan. Saya cakap jam tangan. Jam tangan, handphone tak ada. Okey, kalau tak kita pinjam stopwatch ke dengan tu. Kita tak ada stok. Soalnya kata natrium thiosulfate kita tak ada stok. So nak kena order. Okey, untuk mak matras mak matras memang tak ada. Sekarang kita nak guna untuk mak matras lah. Mak sains tu ni memang tak guna. Kalau tak ada guna. Ada lah, saya tu dah ada kimia. Tadi kalau kimia ada. Mama kimia setahu saya ada natrium thiosulfate untuk Kimia memang buat sabun cikgu. Dia akan ada. Kimia memang ada buat eksperimen sabun sebelum ni. Bukan sabun satu. Natrium thiosulfate ada tak? Sebab Soleh dah kata tak ada. Tak ada kat Mak Sains kan. Jadi Nisha ada ke tak natrium thiosulfate di dalam Mak kimia? Boleh besok check ke tak? Kalau ada, daripada kita order, kita akan order juga. Tetapi sementara kita order, kita ada backup plan daripada Mak kimia pinjam duluan nanti perlu. Okey, boleh kita backup plan lah. Tapi kita kena order. Nanti saya cuba tanya ni, DNS memang lambat. Saya rasa pesat jadi ada kot. Thiosulfate. Jadi saya tulis kat situ dah. Saya tulis pada chat box lah, natrium thiosulfate. Soalnya check memang tak ada Ya, dia dah check. Kalau dia kata tak ada, memang tak ada lah. Acid sulfate ada tak? Soleh? Acid sulfate? Macam mana? Ada. Natrium ada thiosulfate. tapi cukup tak? Tapi expire je. Expire tak apa. Thiosulfate rasanya expire tak ada isu. Dia tak ada isu. Boleh guna je. Memang saya ada belajar dengan Cikgu Mary Pita itu. Natrium thiosulfate ini letak lama pun tak ada isu. Janji dia boleh larut dalam air je. Kalau dia tak larut, itu yang masalah. Yang penting yang kita nak natrium thiosulfate, kalau kata expire tak boleh guna kan. Yang penting kalau dia boleh larut, dia kira masih boleh guna. Larut dan tidak keruh. Larut yang jernih. Seperti yang kita tengok pada skrin ni, patutnya jernih lah. Kalau larut dah no screen sih. Yes, on no screen. I didn't scratch it. Oh, thank you again. I always make this mistake and now I don't know why lah. Thank you so much. Maybe I nervous. I get nervous to see Puan Satya. Puan Satya kan naik pagi. Semua orang rebut. Kita boleh basuh. Ini dia. Sepatutnya campur dia jernih. Kalau campur dah natrium thiosulfate yang expire itu keruh, itu memang expire yang tak boleh guna. Try dulu check balik Nisha. Kalau memang keruh macam tu, memang tak boleh guna lah. Kena order jugalah. Tapi kita akan order jugalah untuk sains teras. Okey, tunggu kaki 3 dengan penyepit itu pun bagus, soalan bagus. Sekarang andai kata tak berapa okey, saya kira masih boleh guna. Kecuali kalau memang tak boleh. Dan seandainya memang tak okey itu sampai tak boleh guna, memang kita perlu order lah masa lepas ni lah. Jadi sekarang minta sediakan tengok ada ke tak 12 set dulu. 12 set maksudnya termasuk penunu balsam, tungku kaki 3, kasar dawai, penyepit. Sebab itu yang satu panas. Kedua,
kepekatan saya rasa kita akan mula dengan kepekatan dululah untuk murid-murid dia tidak terkejut lah. Sebab kalau nak guna termometer takut mereka tiba-tiba hari pertama mereka tangan tergegar kan. Kita akan biasa akan mula dengan kepekatan dululah. Kepekatan dulu. Boleh kan? Siapa ada soalan? Nisha, okey? Yang lain? Azrina kan Nisha angkat tangan ni maksudnya tadi okey kan? Jadi ada soalan ke tak? Soleh. Dia akan berbentuk macam ni eksperimen ya. Sekali lagi macam ni. Dengan senang katalah macam ni. Ini yang pertama. Jadi kita perlu panaskan dengan termometer. Tapi saya rasa ini kita tak akan buat hari pertama lah. Kalau kumpulan P pun kita tak akan letak hari pertama. Mungkin hari kedua. Hari pertama saya sarankan kita buat yang kepekatan dulu. Maksudnya sediakan ini. Sabar ya. Nanti saya akan bagi. Jangan risau. Yang ini kita akan sediakan terus yang kepekatan berbeza lah. Untuk mereka. Ini. 0.2, 0.16, 0.2. Jadi perlu buat benda apa panggil itu, sediakan larutan standard lah, larutan standard. Kalau tak sedia, apa nama dia? Standard solution. Ya, tadi saya tinggal ting tong. Ya, siapa? Saya tinggal dia kita akan listkan. Saya cuba siapkan malam ni. Paling lewat pun besok pagi. Sebenarnya saya dah buat dah. Saya nak buatkan cantik sikit untuk kamu semua. Itu jadi. Senarai bahan itu, saya akan bagi lengkap eksperimen itu dari tujuan sampai kesimpulan. Highlight bahagian warna untuk bahan dan radas dia. Boleh ya, Soleh? Boleh ya? InsyaAllah. Sebab saya dah siap dah. Saya memang dah ajar budak tulis masa kelas. Masa kelas yang panggil apa itu? PDPR. Jadi mereka dah memang dah buatlah sepatutnya. Kalau mereka tak masuk kelas, saya tak boleh buat apa-apa. Okey, jadi nanti saya akan bagi. Rasanya ada soalan ke tak? Kalau tak ada, pembantu Mama sekarang boleh beredar tau. Tinggal saya ataupun Fairul dan juga Puan Satya. Yang kalau nak ikut sekali saya 9.30 silakan. Okey je. Okey? Pembantu Mama, ada soalan ke tak? Kalau ada soalan, sila tanya. Saya tengah tunggu ni. Ada ke tak? Yes? Ada? Ataupun turun tangan dulu, 3-3. Turun tangan dulu. Okey. Kalau tak ada soalan, sila angkat tangan. Baru betul. Kalau tak ada soalan, angkat tangan ya. Baru boleh balik ya. Baru boleh keluar dari grup ni ya. Nisha dan juga Azrina ada soalan tak? Ada soalan lagi ya? Kenapa tak angkat tangan ni? Azrina. Okey, jika dia angkat tangan, kalau tak ada masalah, okey lah, itu jadi 2 minggu ini kita fokus 3 eksperimen tingkatan 5 yang kita akan ambil kira PK. Kerja kamu yang sediakan dah pastikan. Saya bagi mereka hint apa-apa. Kalau lepas eksperimen nampak kotor, bagi tahu Jeku je. Bagi tahu kami lah 3. Kita akan buat catatan lah. Mereka dapat markah kurang sikit pada sikap habis cerita. Okey. Memang kerja pun kemaskan betul. Tapi yang tak kemas tu kita rekodkan. Itu je. Okey. Terima kasih. Jadi kalau nak beredar. Kalau tidak tak nak dengar lagi saya dengan Puan Fairul dan juga Puan Satya bercakap, boleh je. Saya okey je. Welcome. Bye-bye. Okey, jadi saya sambung ya. Untuk Puan Satya dan juga Puan Fairuz. Okey, jadi saya sambung ya. Saya pun sebenarnya saya pun tak tahu macam cakap. Jadi seperti yang saya tulis di situ, ada 3 perkara. Jadi perkara ketiga, saya terus pergi perkara ketiga. Untuk perkara ketiga ya. Jadi mungkin saya memerlukan bantuan Puan Fairuz fikirkan nama untuk modul ini. Jadi saya akan minta izin daripada Puan Fairuz sekarang. Kalau izinkan saya memang nak cetakkan semua eksperimen wajib, semua tau. Saya memang nak cetakkan semua ini. Jumlah ada berapa eksperimen? Sekejap, saya tengok dulu lah. Kejap ya. Sekejap, mana ya eksperimen wajib ni? Untuk tingkatan 5, ada 14 eksperimen. Mati. Ada 14 eksperimen. Jadi, nak minta pandangan Puan Fairul dulu. Kita akan sediakan modul laporan untuk mereka buat kat rumah. Mereka fokus 2 minggu tu buat kan kat rumah. Nak sediakan semua 14 laporan eksperimen ataupun 3 PK ataupun pilih 6 ke 8 je. Mana satu? A ke B ke C? Apa? Okey, dia macam ni sebenarnya. Kita memang ada untuk tingkatan 5 ada 14 eksperimen si Cik. Ya, 14. Okey.
eksperimen tu kita sediakan sebagai manual bagi pembantu makmal dan juga guru subjek. Iaitu untuk yang semua lah. Ya, ya. Kalau untuk student, saya syorkan hanya 3 sahaja. Kalau masa Okey. cetak untuk murid 3 yang wajib APK itu je lah. Ya, kita cetak, kita tak nak buat pembaziran lah. Saya takut nanti kita pun sempat buat pun dalam 3 sahaja. Tapi kalau kata tahun depan kita nak sambung lagi buat, tak ada masalah. Okey, kita boleh cetak. Tapi so far ni kita cetak yang wajib, eksperimen wajib sahaja. Okey, 3. Jadi Puan Okey. Satya, ada apa-apa yang tak faham tak? kita- Yang boleh Kita jadikan dia macam handout lah. Kan? Bukan untuk dia orang sebagai rujukan. Okey, benda So ni the kita handout kena tu macam dia ada semua elemen tu lah ke Kak? Atau mereka akan isikan tempat kosong ke macam mana? Tak. Saya akan kosongkan 3 tempat. Pertama, saya akan kosongkan pernyataan masalah. Untuk Puan Satya kan, KSSM baru memang menekankan banyak kali taklimat dah. SPM Ketas 2 akan tanya pernyataan masalah. Sebelum ni tak pernah tanya. Sekarang dia akan tanya pernyataan masalah. Jadi saya akan kosongkan macam ni. Saya akan kosongkan untuk mereka. Dan saya akan kosongkan pemboleh ubah. Dan Cuba saya akan si share screen tu yang si buat tu kosongkan macam okey, saya lupa lagi lah. Sorry lah Puan, sorry lah. Thank you sebab mengingatkan saya. Just lah dia kata. Sebab memang mungkin saya remarks kot. Jadi okey, jadi untuk laporan ini kalau Puan tengok semua kat depan mata kan. Jadi saya akan bagi mereka 3 eksperimen, tapi saya akan kosongkan 3 khususnya pernyataan masalah. Saya akan kosongkan macam ni, saya akan kosongkan. Saya akan kosongkan juga pemboleh ubah. Macam ni saya akan kosongkan lah. Jadi dan satu lagi saya akan kosongkan ialah sama ada perbincangan ataupun keputusan. Keputusan tu memang kita kena ada, kita kena letak sih. Okey, perlu letak untuk dia. Jadi Puan nak saya kosongkan apa? Hipotesis. Dia masuk C dekat sini, murid hanya lengkapkan Tak. lengkapkan. Ini yang saya mungkin perlu tunjukkan. Jadi untuk murid dia tak boleh lengkapkan sebab memang dalam panduan PK guru ini dia dah nyatakan perlu murid tulis dari A ke Z. Ada. Ya, dia sepatutnya macam tu. Ya, Dia sebut jadi kita kena buat dekat apa test pad. Ya. Jadi kita jadi saya nak tunjukkan pada Puan Satya sebenarnya. Puan Fairul pun tahu kan. Jadi kejap ya. Saya tunjukkan muka surat itu lah, sabar ya. Pusing tak tahu ke mana dah. Cuma kita sediakan rangka untuk budak buat laporan. Ya, rangka itu sebenarnya dah lengkap. Macam Puan Satya tanya, adakah tak kita akan bagi mereka yang lengkap ataupun kosong bahagian tertentu ataupun kosong semua. Saya rasa saya nak cadangkan kosong 3 tempat lah yang biasa ditanya dalam SPM. Pertama pernyataan masalah. Dan juga boleh ubah lah. Boleh kosongkan yang itu. So prosedur kita bagilah, mereka akan salin balik prosedur dari mana. Sebab prosedur dalam buku teks pun ada. Dia orang akan salin. Normally we have to write in passive form, right? Yeah. It's not normally. Wajib. Kalau dia pergi dalam aktif kan, nanti tanda kan dia punya konstruk itu, tanda itu tak bagi markah tau. Memang dia dah cakap terang-terang. Betul. Kerana dalam buku teks dia selalu dalam active form kan? Dia tukarkan dia K1 P5 P6 ni. Ya. Dia memang ada cakap. Tapi saya nak tunjukkan dia. Tapi apa adalah muka surat panduan guru ini. Jadi nanti boleh tengok dalam file yang di-share di sini ya. Cikgu Satya ada kat dalam grup itu kan. Okey. Ada kat situ tau. Panduan PK guru. Perlu baca A sampai Z. Memang perlu. Dan akhir sekali ada cara penandaan dia. Maksudnya konstruk itu macam mana. Okey ya. Di sini ya. Ada dalam sini file. Sebab kamu akan handle berapa kelas Cikgu Fairul kan? 5 kreatif dan 5 progresif. Progresif Jadi benda itulah sekali kalaulah ini Malina dia tak sediakan untuk kita. Biasanya ini Malina yang sedia SC peperiksaan dalaman. Saya tadi SC peperiksaan awam. Kita akan sediakan satu lagi yang Excel file juga, tapi kita akan isi secara asing 3 eksperimen punya konstruk markah tersebut. Ini yang nanti dia akan isikan untuk kita. Tapi kalau kita diminta isi, kita isi je pun okey je. Tapi untuk ni better kita pun ada. Betul tak? Kita ada untuk kita isi dulu. Nanti kita cuma bagi markah sahaja. Sebab kalau kita akan bagi markah. Betul. Tapi sebabnya kalau ikut Cikgu ini, sebab dia hantarkan markah itu. Kalau ikut saya apa yang saya faham. Jadi dia patutnya isikan lebih sistematik lah. Itu yang saya faham lah. Ya, untuk isi tu memang dia isi sih. Kita akan isi dengan secara manual.
Yelah, Dia isi guna tangan dan dia akan secara manual, betul tu. tapi saya tak Kita tahu. isi manual dan dia akan isi. SUS Ada dia lagi akan satu template yang saya tak jumpa. Saya ingat saya dah hilang tapi saya akan cuba cari balik. Ini adalah konstruk markah untuk menyeluruh. Maksudnya dia ambil 3 eksperimen itu. Jadi jumlah contoh 9 markah. Jadi kita akan isi 9 di sini lah. Ya, kita Tapi isi. ada satu lagi yang asing. 3 memang nampak 3 lah. Dia agak asing. Itu lain cerita lah. Tapi saya rasa tak ada di sini lah. Tak tahu macam Cuma mana. nanti dalam modul yang si akan bagi nanti pada murid tadi nanti kan, Ya. kita akan bagi prosedur tu dalam bentuk arahan, betul tak? Puan nak saya bagi mereka bentuk arahan ke ataupun dah siap? Saya rasa untuk mengelakkan daripada mereka dapat markah Terus. kosong, saya terus bagi mereka kali ini. Sebab saya rasa Ayat pasif pasif terus kan, lah. macam ni. Saya dah tukarkan dah. Kalau ikut buku Oh, dah teks, siap, dah tukar. saya memang sebab saya dah ajar dalam buku, saya tunjukkan buku teks ya. Oh, dah ajak. Okey, boleh lah. Kalau si dah siap, dah sebab siap tukar lah. sebab saya nak tunjukkan pada Puan Satya, saya takut dia salah fahamkan. Jadi Puan Satya kan, kejap ya, saya tunjukkan kejap. Bukan, dia bahagian 2 sains. Kadar tindak balas bagus. Saya nak tunjukkan Puan Satya je, Puan Satya, tengok depannya, tengok pada skrin tau. Jangan lali mata kejap je. Nampak ke tak? Dia memang dalam bentuk aktif dan memang dalam PK punya taklimat, kalau murid salin balik ini, maka konstruk bahagian ini kosong bagi. Tapi kita memang tak nak macam tu. Kita nak murid dapat markah. Dan last sekali, markah PK ini seharusnya tally dengan PBD, domain saintifik, penyiasatan saintifik. Seharusnya. Maksud dia kalau murid itu markah tinggi, okeylah, TP 456 itu logik. Jangan TP 456 tapi PK itu bagi dia markah yang kurang, macam itulah. Sebab cara kita nak buat cross checking sendiri, bukan antara cikgu lah, masa sendiri kita tengok markah PBD dengan PK dia. Dia memang cakap macam itulah. Okey. Oh, cuma dekat sini Sarah dengan Sofia tak ada join sekali Saya difahamkan mereka tak ajar form 5. Mereka memang saya Tak. Bukan, tapi dia juga kena buat PK tingkatan 4 sebab kan PK SPM untuk tahun 2022 dia bermula daripada tingkatan 4. Saya cadangkan buat tingkatan 4 untuk satu hari sebab kita akan pilih eksperimen. Saya nak buat satu lagi kali lagi. Nak buat lagi sekali. Minta dia join sekali. Sebab benda ini memang saya tak nak nanti kelang kabut lah. Kita selesaikan form 5 masa 2 minggu itu, nampak walaupun senang 3 eksperimen kan, tapi dengan kehadiran murid macam orang kata macam tai kan, terus orang kata kan. Jadi kita nak dapatkan 3 laporan mereka, saya pun rasa cabaran tau untuk kita 3. Tapi nak kena buat cepat juga. Mungkin dalam bulan 11 tingkatan 4 akan masuk. Dia masa tu lah dia akan buat amali tu kan. Jadi itu kita akan buat minggu depan untuk form 4. Tapi saya peringkat ini saya nak nampak yang kita selesaikan form 5 dulu lah. Dah nampak kan Puan Satya? Kalau dah nampak, nanti minggu depan kita buat form 4 pula. Tak apa. Satya sekejap je boleh pick up kan Satya. Dah biasa. Hopefully kan. Sebab Puan Sebab tu Satya berani ambil Satya naik tu ngajar tingkatan 5. Dia cepat belajar. Sebab Puan Satya adalah lagi satu yang stres tu. Bio. Tak apa. Kena bertapa dengan si je. Okay, you are my sifu. Okay. No. We are friend. No worry. Jadi okey ya. Kalau tak ada masalah, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya pun memang tak nak drag masalah. Sebab yang penting kita perlu selesaikan yang 3 laporan murid itu, dapatkan di tangan. Tanda itu nanti. Penandaan ada satu lagi. Sebab kalau kita tengok panggil apa itu draft takwim yang diberikan oleh sekali lagi SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur, dia share dengan kita semua kan. Memang patut ada satu PLC, satu perancangan. Patutnya buat Ogles dah kan. Lepas tu panduan penskoran pentafsiran PK perlu buat asing. Maksudnya masa kita dah dapat laporan murid semua, mungkin kita buat lagi sekali lagi PLC. Mungkin tanda secara online macam ni lah. Settlekan lah. Perlu tunjukkan sebagai bukti juga. Rangka jadual ni si ambil daripada mana? Ada rasanya share dalam yang guru kreatif tingkatan 5. Ada di situ. Dia ambil lepas dia dekat masuk situ. Okey, kalau macam tu si share masuk dalam kita punya grup lah. Ada. Tapi kita kena tukar. Ada kena ada juga jadual rangka kita tukar atas nama sekolah kita ada, lah. Draft takwim PK semua ada. Saya dah share dah buat. Saya biasa memang semua soft copy je kan. Macam ni je. Tak, dah share dalam kita punya ni. Ada group. PK Amalisan SPM ni ada ni. Ini file saya tengah tunjuk pada screen kan. Nampak template PK ni. Ini template, ini draft. Si panitia sains tulis.
Ya, saya Okay, saya check balik. itu saya Oh, buat jadi- satu folder. Arja Abdullah punya semua saya masuk di sini. Dah masuk. Dah maksudnya dah masukkan dalam grup kita lah. Ya, PK Amari Said, Puan Fairuz ada kat dalam kan? Puan Fairuz ada, Siti Ya, Sarah tak ada, buka. Satya Sofiani. Banyak Dalam sangat lah file. si. Ah. Gini, lagi satu nak bagi tahu Satya, kita sebenarnya bila kita PK yang ini dia lain sikit daripada yang sebelum ni. Sebab kita ada arahan tugasan. Arahan tugasan ni maksud dia sebelum murid ni buat eksperimen, 7 hari sebelum murid buat eksperimen, kita kena bagi satu bentuk soalan yang macam bahagian C, bahagian esei. Itu kita panggil arahan tugasan. Maksudnya dia kena merangka eksperimen. C nak kena buat juga. Dia tambah konstruk, lagi satu konstruk untuk PK yang latest ni. Jadi sebelum kita bagi modul, sebelum kita buat eksperimen 18 hari bulan, dalam minggu ni kita masa PDPR kita dah kena inform dekat murid. Ya, memang Dia betul. kena ada arahan tugasan. Tapi boleh Yang tak saya nak tiga tanya eksperimen. Puan satu soalan, sebenarnya Puan penting tau. Ini soalan sangat penting. Bila kita akan dapat jadual bersemuka tu? Saya nak tahu jadual tu dulu. Bila? Jadual bersemuka tu Cikgu Wan tengah duduk buat sekarang. Dia dah tengah ni, mungkin dia dah mulalah. Dia dalam proses. Yang ada perubahan hanyalah jadual untuk tingkatan 5 sebab kita bermula pukul 7.30 kan. Tapi tingkatan 3 dan 4 masih lagi dia guna jadual yang dia ada perubahan juga dari segi masa lah. Adalah cara dia bagi tahu saya, tapi dia akan fokus pada kita sains, dia akan buat 3 masa. Sebab kita ada 6 masa untuk setiap kelas. Bagus kita lah, 6 3 masa dia buat dah. 3-3. Masa buat eksperimen bla, masa buat eksperimen bla. Dia buat 3 je. Kita jumpa dengan budak yang kelas yang sama hanya 2 kali saja. Bagus. Sebab kita lagi senang lah kan. Cuma arahan tugasan tu kita tadi kan nak buat karya tindak balas tadi berkenaan dengan suhu, kepekatan dan juga sabun. Yang itu kita kena cari arahan tugasan. Kita kena bagi pada murid minggu depan. Saya akan bagi pada murid kelas yang Satya akan ajar, saya akan inform dekat murid. Ini maksud dia awak akan buat bila buka sekolah nanti. Sebab nanti lembaga dia akan pergi attack pada murid nanti. Betul saya faham. Kalau dia batang dia kata cikgu awak ada bagi tak arahan tugasan. Saya rasa Puan Fairuz silap tu. Puan Satya perlu tahu bukan lembaga lembaga memberi kuasa kepada PBD. PBD akan turun tanya. Betul tak Puan Fairuz? PBD. PBD bukan lembaga tu cakap. Ya, tak. PK ini, lembaga telah tuliskan surat kuasa kepada PBD untuk membuat penyelarasan dan penyeragaman sekolah. PBD yang akan datang. Betul. PBD akan dengan datang. kuasa lembaga akan turun. Itu yang kata, ya Allah, dalam kita memang sentiasa. Kalau lembaga tu kita bolehlah juga kan. Boleh tu. Tapi PBD memang dia akan attack lah sekolah kita. Kita kena cari 3 arahan tugasan tu. Tadi Puan setuju 3 itu 3 tu je lah yang kita fokus tu. Bagus. Kita cari, dia ada kan dalam soalan SPM yang tahun lepas. Dia sebenarnya arahan tugasan ni Kak Satya, dia lebih kepada soalan esei lah. Soalan merangka eksperimen. Yang itu je sebenarnya. Sebab dia nak latih murid untuk jawab soalan bahagian C tu. Merangka eksperimen. So first week kita akan mula dengan PK ya kan? The first week of the school. Yes. Kita akan mula dengan PK tapi tak adalah kata hari Isnin kita datang terus buat eksperimen kasih. Mungkin hari yang kedua tu. Hari yang next lesson. Yang pertama tu kita masih takut budak terkejut lah. Okay. Tapi sekarang Cikgu Wan bagi tahu saya setiap mak-mak kita boleh macam katalah sains tu serentak lah. Saya akan sentiasa berada dekat Mama 1, Mama 2, Satya, Mama 3. Jadi student Satya akan pergi dekat Mama 3 saja 2 kelas tu. Kelas saya 3 kelas akan pergi dekat Mama 1. Dia macam tu. Kita tak akan berubah mak-mak lah. Setiap sebab kita kan sekarang tingkatan 5 saja yang bersemuka. So kita boleh guna mak-mak kita sendiri. Saya rasa kita memang perlu fokuskan sekarang dalam 2 kali masuk mak-mak itu 2 kali kan. Perlu settlekan 3 eksperimen. Maksudnya nak ke tak nak mereka perlu buat juga. Sebab memang mereka perlu hantarkan laporan itu. Dengan keputusan dia. Kalau tidak, saya rasa memang kita memang sekarang dalam memang dilema lah. Jadi saya rasa perlu buat lah. Perlu buat juga 3 eksperimen dalam seminggu itu. Seminggu tau. 3 eksperimen dalam seminggu? Tak boleh sih. Dia macam ni sih. Masa minggu yang pertama tu kita ada 6 masa. Betul. 3 masa yang pertama kita fokus pada yang laporan eksperimen tu yang dia kena buat. Pun boleh? Kan kita fokus pada laporan eksperimen dulu. And then next lesson minggu yang sama 1 eksperimen. 1 eksperimen. Okay?
ikut jarak Ataupun ikut. kadar tindak balas tu kita boleh buat sekali sebab dia dua kan. Ya, Satu ya. kesepakatan dan dia juga boleh cakap kan. Okey, kita boleh guna stay sane. Katalah satu roll ni dia buat berkenaan dengan kadar tindak balas berkaitan dengan suhu. Okey, satu roll ni lagi berkenaan dengan kepekatan. Boleh juga macam tu. Boleh lah. Kita giling-giling Ya, Tapi boleh kalau juga. boleh kita nak budak tu rasa semua kan. Ya. Maksudnya minggu pertama tu kita buat satu eksperimen. Minggu kedua satu eksperimen. Sempatlah. Sebab Dan minggu takut ketiga tu eksperimen yang ketiga. bukan minggu ketiga peperiksaan percubaan ke puan? Kita 8 hari bulan November. Minggu ketiga lah. Kalau 18, 1 minggu, 2 minggu. Oh, ada lagi 1 minggu lah. Minggu Ya, ketiga. Masih kan? untuk group A itu masa ada masa, tapi group B itu tak ada masa. Group B itu dah minggu lagi Lambat. 1 minggu masuk dah peperiksaan percubaan. Okey. Kalau group B tak ada masa, yang tu kita kena buat macam stay sane macam tu. Ya, boleh Satu kita. dua kan satu stay sane. Satu hari tu 2 eksperimen tapi budak tu hanya keberangkalian dia buat satu je lah eksperimen. 2 je lah. Ya. Kan satu lah. Maksud dia macam tu. Kumpulan 1 mungkin kita relax sikit minggu pertama, tapi kumpulan 2 itu perlu kejar lah. Sorry lah, terpaksa lah sebab kita memang perlu 3 laporan itu dan siap tanda itu awal bulan 11 sebab kita perlu buat penyelarasan siapa yang tak datang, perlu buat mesyuarat verifikasi skor dengan pengetua. Dia punya meeting memang cakap dengan pengetua. Jam Dia boleh share alat radas tu si. Sebenarnya kalau ikut tak boleh, tapi kita boleh, sekarang dalam apa panggil itu endemik kan. Mereka nak cakap apa? Janji ada mereka buat je. Okey, kalau macam tu kan jabatan pun cakap kan kita boleh buat stay sane. Ya. Bagi saya kalau kata si nak habiskan juga boleh kita buat minggu yang next lesson tu, minggu yang pertama juga. Jangan kata hari yang first tu kan. Hari yang kedua. berikutnya kita buat macam stay sane lah. Maksud dia setiap orang tu dia buat satu eksperimen sahaja. Sepatutnya dia buat eksperimen tu minggu depan katalah kan. Ya. Maksud dia kadar tindak balas dia ambil suhu je satu roll tu. Satu roll lagi ambil kepekatan. So dia boleh tengok result kawan dia. Sebab benda yang sama je cuma berbeza kepekatan. Boleh. Betul tak? Beza kepekatan ada suhu. Boleh. Tapi sabun kita boleh buat semua. Ya, Setiap betul. orang tu buat. Maksud dia saya rasa macam tu lah kalau nak. Boleh juga. Boleh tak? juga. Sebabnya 8 hari bulan dah percubaan. Sebab kita nak kena selang-seli dengan buat latih tubi juga ni. Ya, tak boleh betul. fokus pada amali saja, betul tak? Itu satu. Lagi satu saya rasa dia akan drag ada perubahan dari segi jadual rangka kerja tu sebab hari tu dia kata Disember, betul tak? Betul. Sekarang dia akan drag sampai bulan Februari. Tak. Kalau ikut apa yang saya dengar daripada Aini, lembaga memang tegaskan akhir bulan 12 itu settle masukkan markah. Nak settle juga. Ya. Tapi masa tu tidak diumumkan lagi. Kita drag sampai bulan 3. Kita haraplah kita buat yang penting kita buat ikut apa panggil itu yang maklumat terkini je. Saya takut nanti mereka pegang bulan 12 tak ada ubah kan. Itu jadi ya. Kita pun takut sebenarnya. Kalau kita tengok balik percubaan kita start 8 November, adakah dia 3 minggu sehingga bulan 12 ke? Itu pun ya dan saya difahamkan kan sekarang dia ada 2 kumpulan. Kalau 3 minggu pun dia akan ambil sebulan lah. Kumpulan satu ambil, kumpulan B minggu depan ambil exam yang sama. Jadi 1 bulan lah. Betul, dia selang-seli, betul lah. Dan di sini juga kalaulah jabatan mereka dengar, mereka akan tegur. Siapa suruh datang sekolah terubah peperiksaan percubaan, dia nak kita sebenarnya selesaikan benda kerja khusus semua. Sekolah yang akan dikenakan balik lah. Tak apalah, kita settlekan kerja khusus lah macam tu. Ya. Itu kita buat. Tak apa. Nanti bila bersemuka nanti hari Isnin tu kan kita bersemuka 18 bulan, kita duduk sekali bersama bertiga, kita tengok dari segi agihan kita tengok macam mana Ya, boleh. kita bincang lagi sekali dari segi set radas lah. Yang penting Puan Satia perlu nampak tau, maksudnya bukan mengajar saja tau. Mengajar itu memang penting untuk SPM kan, tapi yang sekarang kita nak settlekan PK. Okey. Takut PPD turun, PPD wakil lembaga turun, PPD yang tanya soalan lembaga tak tanya je kita pula yang penting Cuma Satia dengan Sti dia penat sikit dari segi awak juga PDPR, betul tak? Ya. Awak akan selang-seli dengan PDPR juga. So yang itulah dia akan tengok jadual tu nanti. InsyaAllah tengok sebab Wan pun dah tengah duduk rombak ni lah. Masukkan dalam petak, saya tak tahu macam tu lah dia cakap. Dia akan tengok dari situ. Dan saya minta juga dengan Cik Ma, mana-mana cikgu yang mengajar tingkatan 5 ni dikecualikan daripada guru bertugas, daripada memantau kelas kan, berada dekat kelas waktu rehat. Saya minta dengan Cik Ma. Sebab kita nak fokus pada murid kat sini.
Kalau takkan kita lah yang akan berada dekat kelas time rehat kan. Ya, ya. Sebenarnya tu lah saya minta dikecualikan lah. Kita tengok macam mana kalau Cik Mak kata okey lah. Sebab kita banyak. Saya rasa nanti cikgu-cikgu semua perlu ada kelas tambahan kerja tambahan mengemaskan bilik darjah selepas murid balik sekolah je. Sanitize lah. Itulah. Tak cukup orang semua. Itulah, kita cuba dulu minggu yang pertama macam ni, kita buat dulu satu eksperimen, okey macam ni ya. Minggu pertama kita buat dulu satu eksperimen. Kalau lah kata tak sempat nak kejar, barulah minggu kedua kita akan rombak balik, kita tengok balik. Kita kena pindah ke, kita buat stesen ke, macam tu Boleh. Tidak macam tu Boleh. Itulah. So saya haraplah sebab kita ni saya rasa orang lama lah Satya pun ada pengalaman juga kan, walaupun kata knowledge tu ada tapi orang kata satu tim yang kuat lah. Harap SPM tahun ni insyaAllah lah budak kita pun memanglah makin lama saya tengok tingkatan 5 progresif, 5 perintis makin lama makin kurang masuk dalam PDPR. Yang tu dah, dia punya mood dah lain dah. Okay. Sebab kita jumpa. Saya takut mereka nanti fikir sampai bulan 3 tahun depan. Jadi saya pula fikir selagi lembaga tercakap dia drag sampai bulan 3 kan. Jadi baik kita fikirkan bulan 12 kita perlu selesaikan dan meeting pertama untuk kita verifikasikan laporan siapa yang tak datang boleh tak datang itu dengan pengetua kita perlu buat. Tak buat nanti tak tahu. Tak apa. Cuma lagi satu, di samping kita buat amali tu juga, amali, kita juga kena buat latih tubi lah. Persediaan murid untuk percubaan. Boleh. Sebab nasib baik kita 3 masa kan. So 6 masa saya rasa seminggu tu memang dah cukup lah. Kita selitkan dengan latih tubi. Boleh. InsyaAllah. Okay. So ada apa lagi sih? Tak ada. Itu je. Okay, thank you lah si banyak bantu saya kan. Sorry lah puan. Saya tak sempat nak baca WhatsApp dah sebab memang yang individu semua tolak ke bawah. Hanya grup je saya tengok je. Cuma rangka kerja tu sih sediakan Ya. Tidak ada dalam tu just kita print out je lah masukkan dalam depan. Okay, alright. Okay. Thank you. Thank you, Tony. Thank you very much. So I need guidance, a lot of guidance from both of you. Sama-sama belajar. Okay. Bantu. Okay, alright. Bayu tu Satya kena tulah dengan Sifu tu. Okay. Okay, alright. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye.